Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang ya. Jadi hari ini saya akan sentuh tiga perkara. Pertama adalah berhubung dengan tajuk live hari ini ya. Dan kedua berhubung dengan penasihat kesihatan utama kepada Perdana Menteri. Satu kenyataan yang telah dibuat hari ini semalam lah. Dan yang ketiga berhubung dengan satu lagi pendedahan yang melibatkan ya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan komen saya berkenaan dengan pendedahan tu. Dan kalau ada masa saya akan bincang sedikit berkenaan dengan UMNO dan rancangan Muhyiddin untuk rampas UMNO. Adakah perkara itu benar, adakah ianya akan berlaku. Kalau tak sempat, jangan lupa bersama saya esok saya akan huraikan, perincikan perkara itu. Baik, saya mulakan. Apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin berani berdebat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Seperti yang saudara-saudari tahu, semenjak kerajaan pimpinan Muhyiddin ni merampas kuasa ya dengan cara helah ya, dengan memperdaya Tun Dr. Mahathir Mohamad, dengan mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad, dengan sekongkolnya dengan puak kleptokrat dalam UMNO, dengan sekongkolnya dengan puak tertentu dalam PAS, dan dengan sekongkolnya dengan Datuk Seri Azmin Ali. Okay. Pelbagai cerita dilontarkan yang hanya sekadar cerita. Ceritanya Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan sebab ini, dia letak jawatan sebab itu, dia sedang bersandiwara ya. Dan kalau kita lihat, semua ini bukan hanya sekadar cerita, ianya tidak pernah diselitkan bersama bukti. Ada percubaan tertentu untuk dedah audio-audio, tetapi pihak yang mendedah tu tak berani dedah audio sepenuhnya. Dia hanya dedah bahagian tertentu untuk timbulkan persepsi. Jadi nyata sekali bahawa kalau kita rujuk kepada sejarah ya, perkembangan sebelum langkah Sheraton sehingga Muhyiddin merampas kuasa menerusi pintu belakang, kita akan dapati bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad sebenarnya telah menjelaskan dengan terperinci bahawasanya Anwar is not a threat, dan lepas langkah Sheraton dah dijelaskan mengapa dia letak jawatan dan it makes perfect sense ya, dan ianya selari dengan apa yang didakwa oleh puak pemisah PPBM yang akhirnya bertindak meruntuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Kononnya mereka telah bersetuju dengan sukarela memberi jawatan Perdana Menteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maknanya dia kekal Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Jadi Tun dah dijelaskan menerusi mandat rakyat, dia akhirnya menjadi Perdana Menteri. Bukan dilantik menjadi Perdana Menteri oleh rakyat, bukan. Tapi menerusi mandat rakyat, proses pilihan raya, ada satu pergabungan yang telah menang pilihan raya itu, dan seterusnya daripada situ berlaku pemilihan Perdana Menteri dan Tun menjadi Perdana Menteri. Jadi secara langsung atau tidak langsung ia bersangkut paut dengan mandat rakyat, kerana sebelum pilihan raya rakyat sudah diberitahu bahawa Tun akan jadi Perdana Menteri. Kemudian apabila tindakan merampas kuasa ini berlaku, Tun of course kena letak jawatan. Sebabnya dia konsisten tidak ingin bekerjasama dengan kleptokrat, yang Muhyiddin rela kerjasama dengan kleptokrat. Malah kleptokrat ni yang khususnya berada di dalam tim A UMNO ni adalah pihak yang terlibat dalam pencaturan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Jadi sekiranya Tun tidak letak jawatan dan dia bergantung kepada majoriti baru melibatkan puak kleptokrat, maknanya dia bersekongkol dengan pihak yang ditentangnya dalam pilihan raya umum ke-14. Jadi itu adalah satu dasar berprinsip mengapa dia perlu letak jawatan. Jadi kalau Tun nak pertimbangkan majoriti, dia kena pertimbangkan majoriti yang didapati atau diperolehinya menerusi proses mandat rakyat, yang pada ketika itu dia memang hilang setelah Muhyiddin berundur diri. So it's very simple, it's very logical, dan tak ada penjelasan kedua, ketiga. Yang hanya dimainkan adalah spin. Dan kita tahu bahawa Muhyiddin ni memang takut untuk berdepan dengan media.
sidang media tak ada, dia buat perutusan, kebanyakannya dirakam dan sebagainya. Jadi atas dasar itu, sekarang saya cabar Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk berdebat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi melihat siapa yang bercakap benar dan siapa yang mengarut. Mudah je, mudah. Okey. Jadi kalau benar Muhyiddin ni berjiwa rakyat, prihatin, ya, sekarang ada kata-kata kunci tertentu yang sedang dilontar-lontarkan oleh Laskar Cyber. Contohnya prihatin. Sentiasa guna prihatin, sentiasa guna berwibawa, sentiasa guna berjiwa rakyat, ya. Dan kita pun sudah lihat Laskar Cyber ni datang bagaikan banjir air yang tiba-tiba, ya, mencurah masuk ke dalam media sosial, ya, selepas belanjawan diluluskan. Jadi kita ada tak sangkut pautnya, kita tak tahu. Jadi boleh berdebat, ya, boleh berdebat. Dan sambil itu boleh berdebat juga berkenaan isu COVID, kegagalan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional dan pelbagai perkara lagi. Jadi adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin benar-benar berani untuk berdepan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu debat, ya, yang uruskan ataupun dikelolakan oleh pihak ketiga, di mana kedua-dua mereka boleh menjelaskan perkara yang mereka ingin jelaskan, khususnya melibatkan peralihan kuasa, khususnya melibatkan pentadbiran kerajaan sekarang, melibatkan dakwaan-dakwaan mengapa Tan Sri Muhyiddin Yassin memecat Tun Dr. Mahathir Mohamad dari PPBM. Yang satu rakyat nampak ianya adalah sebab nak pegang kuasa. Mengapa Tan Sri Muhyiddin Yassin takut dengan pejuang? Ya, mengapa takut dengan pejuang? Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, ROS memberitahu kepada pejuang bahawa parti itu sebenarnya boleh diluluskan, tetapi mereka perlu rujuk pada menteri. Mahathir menambah bahawa ini pelik sebab ianya bidang kuasa ROS dan sepatutnya bebas, tak perlu ROS pergi rujuk pada menteri. Dan selepas itu, sehari sebelum nak masuk mahkamah untuk minta mahkamah meminta, ya, membuat semakan kehakiman agar ROS membuat keputusan, ROS tiba-tiba membuat keputusan tidak menerima pendaftaran pejuang atau permohonan pendaftaran pejuang. Jadi pelik, nampak ada campur tangan politik. Jadi mengapa Muhyiddin takut dengan pejuang? Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, dahulunya apabila Barisan Nasional melakukan perkara sama kepada PPBM sebaik sebelum pilihan raya, Muhyiddin teramat marah. Kalau kita lihat track record Dr. Mahathir Mohamad, ya, pada zaman dulu bila semangat 46 ingin ditubuhkan, dia tidak halang. Bila nak tubuhkan PKR atau keadilan, dia tidak halang. Jadi mengapa Muhyiddin takut? Babak mengapa Muhyiddin takut ada sangkut pautnya dengan prestasi Perikatan Nasional yang saya jangkakan di PRU 15, yang sepatutnya saya kalau ada masa saya akan huraikan di hujung. Okey, kalau tak ada masa, jangan lupa bersama saya esok. Jadi saya rasa tak ada masa. Jadi saya akan huraikan besok dalam satu sesi khas 10 pagi esok, mengapa, apa pandangan saya berhubung dengan prestasi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di PRU 15. Saudara-saudari boleh lihat jelas depan di mata, ya, ketakutan yang teramat sangat terhadap pejuang. Tapi apa yang Muhyiddin salah baca adalah dia fikir pejuang semestinya ingin sangat parti itu didaftarkan. Ini satu kekhilafan. Okey, itu pertama, cabaran saya. Baik, kedua, berhubung dengan COVID. Okey, saya sudah bentangkan data. Saya sudah menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia memang gagal menangani COVID. Okey, kita lupakan politik buat seketika. Kita lihat data serantau. Dari data pun, kerajaan Malaysia memang berada pada tangga yang bukan seperti diwar-warkan. Kita berada, tak silap saya, tangga 16. Ya, Vietnam duduk nombor 2. Sri Lanka pun atas Malaysia, bukan seperti diwar-warkan kita adalah antara negara terbaik, bukan. Sekarang kita dah jadi antara negara terburuk dalam rantau.
Okey, dan itu kalau kita lihat data dan kita tidak lihat pertimbangan politik. Kalau kita lihat pertimbangan politik, kita sudah tahu data tak perlu mempercayai saya bulat-bulat, rujuk kepada Google, lihat data hari demi hari, buat carta sendiri, anda akan lihat bahawa faktor politik telah memudaratkan rakyat. Okey, langkah Sheraton, satu dua pilihan raya kecil, kemudian khususnya PRN Sabah. Dan kemudian anda selak balik YouTube, video-video yang berterabur dalam internet, anda boleh lihat ceramah-ceramah waktu kempen di Chini melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak, di PRN Sabah melibatkan kedua-dua ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dan PAS. Anda lihat semuanya langgar SOP. Ramai, bukan semua, minta maaf ya, ramai masuk langgar SOP, buktinya jelas. Kemudian penjarakan sosial, SOP penjarakan sosial dalam ceramah melibatkan berpuluh ribu warga Malaysia diabaikan, dan tidak ada bunyi dari Muhyiddin nak berhentikan pilihan raya itu, nak istihad darurat, walaupun angka COVID dah start menggila. Sebab mereka kemaruk kuasa, sebab PPBM nak letak calon Perdana Menteri dia, Ketua Menteri dia sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi semua ini telah berlaku dan telah memburukkan lagi keadaan, dan memang kerajaan tidak tahu cara nak menangani wabak COVID atau memerangi wabak COVID ataupun menghentikan penularan atau mengurangkan penularan ya wabak ini. Kemudian tiba-tiba minta kuasa lebih setelah hilang majoriti. Jadi timbul tanda soal, sebenarnya Muhyiddin telah menderhaka kepada Perlembagaan Persekutuan kerana dia tidak ada local standby untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Kemudian selepas diisytiharkan darurat, sebenarnya yang saya nampak tidak ada sebab Muhyiddin berbuat demikian, okey, melainkan ingin elak daripada kerajaan tumbang. Okey. Selepas isytihar darurat, PKP pula dilaksanakan. Ya. Bukannya kalau tak ada darurat hospital swasta tak akan kerjasama, bukannya kalau tak ada darurat rakyat akan mula buat demonstrasi, tidak ada. Kalau dia beritahu di PKP, setuju tak setuju, memang ramai tak setuju sebab itu salah, tapi setuju tak setuju orang akan ikut. Kemudian PKP pula terlalu longgar, darurat ni tak nampak sebab dia. Dan Anwar Musa sendiri pernah mengaku bahawa darurat ni ada unsur politik sebab untuk mengelakkan pilihan raya. Itu pun satu penipuan, sebab apabila kerajaan jatuh, tidak semestinya selagi penggal parlimen belum tamat, tidak semestinya kita masuk pilihan raya. Ada cara lain, lantik Perdana Menteri baru ke, lantik Perdana Menteri interim ke, ya. Dan apabila saya berdebat pula dengan Ketua Penerangan Armada, anda boleh lihat di YouTube ya, ada satu debat sana. Ketua Penerangan Pemuda Armada PPBM pula boleh beritahu, oh, Muhyiddin sebenarnya Perdana Menteri interim. Ini dah melampau lah. Okay? Jadi semua ni berlaku, rakyat terseksa. Semalam Anwar Musa dah langgar SOP, lagi satu spin ya, selepas dulu Khairuddin spin lah, keluar cerita burung hut-hut lah, putar belit agama lah oleh Hadi lah dan sebagainya. Kini Anwar Musa pula kebetulan jumpa dua orang dan boleh tangkap gambar. Ya. Oh, kebetulan. Kalau kebetulan, saya sebagai seorang menteri dan seorang yang perlu memberi teladan yang baik, saya akan beritahu, oh, kita tak patut, oh, okey, kita dah jumpa. Ya, hello. Okey, ya. Kemudian kita beredar. Ini tidak melibatkan orang keempat sebab tangkap gambar mereka bertiga. Jadi kalau benar mereka berjumpa kebetulan, tetapi aksi mereka yang ambil gambar tu sudah menukar kebetulan itu kepada satu yang disengajakan, di mana mereka telah sengajakan aktiviti berkumpul langgar SOP. Jadi apakah tindakan akan diambil terhadap Anwar Musa? Ya, tapi sebaliknya, penasihat khas kesihatan kepada Perdana Menteri nasihatkan rakyat semalam ikut SOP. Kalau semua ikut SOP, benda ni tak akan buruk.
tak payah nak tambah hospital. Itu adalah satu kenyataan yang membuat saya bukan hanya meluat, tertanya-tanya, dia ni jangan cerita penasihat kesihatan kepada Perdana Menteri. Dia ni layak ke masuk dalam bidang kesihatan? Ya, dah rakyat selesa, dah menteri kerajaan mengamalkan politik 2 darjat. Kemudian the most logical thing now is kalau ada dana lebih daripada masuk jasa untuk propaganda, daripada 35 million untuk buat dewan, daripada banyak agihan dana yang mencurigakan, alirkan buat beberapa wad ICU tambahan. Ataupun belilah taman-taman rumah yang terbenggalai, kemudian di situ buatlah tempat untuk kuarantin. Dan taman-taman itu seterusnya selepas wabak COVID ni habis, boleh dinaik taraf menjadi perkampungan kesihatan. Benda ni saya dah tulis setahun lepas dan saya dah beri cadangan. Ya. Tak ada, mereka tak ada kemampuan. Bayangkan penasihat khas kepada Perdana Menteri dalam kesihatan memberitahu bahawa sekali lagi tuding jari terhadap rakyat ikut SOP, tak perlu nak pertimbangkan tambah hospital. Itu satu kenyataan yang bodoh. Kita bukan cerita pencegahan lagi, benda dah berlaku. Sekarang kerajaan kata ICU ni dah makin penuh. Okey. Jadi bukan masa tu nak nasihat rakyat, nasihatlah, tapi jangan lupa nasihat menteri juga. Mana nasihat kepada menteri, ahli-ahli parlimen yang langgar SOP? Mana nasihat kepada pihak berkuasa untuk selidik semua bukti dan ambil tindakan kepada menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen? Ini tidak. Kemudian diberitahu tak payah hospital, kita perlu ikut SOP. Ini satu kebodohan. Ini satu kebodohan yang jelas menunjukkan bukan hanya penasihat khas kepada Perdana Menteri dalam bidang kesihatan ini tidak ada kelayakan untuk menjawat jawatan itu. Bagi saya, hemat saya, ni gaji buta dah. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa kerajaan Muhyiddin tidak serius menangani COVID. Bukan hanya menjadi pencetus wabak ini menjadi gila, dia tidak tahu menangani dan tidak serius. Jadi dari semua sudut, tak ada yang positif. Kemudian orang tanya, mengapa anda selalu negatif? Ini bukan soal kita nak negatif. Bukan. Ini soal semuanya negatif. Daripada FDI pelabur asing, kemudian cara Menteri Kewangan nak spin. Ya, kononnya bila vaksin datang, pelabur akan naik, confidence pelabur akan naik. Semua ada COVID. Semua tak ada vaksin lagi secara menyeluruh. Tapi mengapa negara kita terburuk FDI dia? Terburuk FDI dia, terburuk menangani COVID. Terburuk kemampuan untuk bayar balik hutang. Memang tengah tenggelam negara kita. Sebab fokus Muhyiddin bukannya ekonomi, bukannya COVID. Kita menang pilihan raya dulu, baru kita buat apa yang patut. Dan Muhyiddin tak akan menang. Benda ni saya akan jelaskan dengan terperinci. Saya ada tulis satu artikel. Saya akan letak link di bawah. Artikel bahagian pertama tu, saya tulis dalam bahasa Inggeris, menjelaskan apa yang saya jangka akan berlaku dalam pilihan raya UMNO. Jadi, rujuk kepada artikel tu, mungkin 1 jam atau 2 jam lepas live ni, ya, bukan tamat live terus saya akan letak. Jadi kembali dan cari artikel tu dan kongsi ramai-ramai dan baca analisis saya. Ini lain daripada yang lain penjelasan saya. Lain daripada yang lain sebagai menjawab satu penulisan oleh seorang yang Profesor Tajuddin yang membuat analisis. Kemudian bahagian kedua, atas permintaan ramai, saya akan tulis dalam bahasa Melayu. Dan apabila saya terbitkan dalam live esok atau lusa, saya akan letak di ruang komen. Anda juga baca atau terus pergi ke blog. Kalau tak nak tunggu saya letak di ruang komen, terus pergi ke blog thethirdforce.net dan cari ada di sana. Ya, jadi part 1 is in English. Ya, apa yang saya jangka akan berlaku dalam pilihan raya UMNO dan perkara-perkara sebenar yang sedang berlaku dan apa yang saya ramalkan dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi dan adakah Muhyiddin sebenarnya nak rampas UMNO dan sebagainya. Semua tu saya bincangkan.
Walaupun saya akan membuat sesi live khas dan membincangkan perkara ni esok, tetapi penulisan dia dah ada. Jadi kalau tak nak tunggu dalam ruang komen, terus pergi ke blogthethirdforce.net dan cari dan baca dan share ramai-ramai. Baik, itu sahaja hari ini, sehingga kita berjumpa esok atau lusa di live pukul 10 pagi ya. Sekali lagi, ini format baru ya. Pada belah pagi adalah live isu terkini, pada belah malam adalah live siaran ulangan. Kedua-duanya adalah live pukul 10, satu pagi, satu malam. Yang belah pagi di Facebook, belah malam di YouTube saya, iaitu YouTube Regi JC Retaudin. Dan tolonglah jangan lupa, saya akan letak link ya kepada saluran Telegram saya, ataupun di pemberitahuan live ni saya dah letak link. Jadi masuk link tersebut dan subscribe saluran Telegram saya, di mana saya buat banyak pengumuman penting. Jadi sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.